Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ni tuan-tuan. Terima kasih yang dah klik video ni dan setia mengikuti perkembangan peternakan dan juga pertanian yang saya usahakan. Okey tuan-tuan, sekarang sudah pun tanggal 15 hari bulan Januari, Februari, Mac 2021 tuan-tuan. Nak update dari semasa ke masa. Tuan-tuan, kita dekat sini, kalau tuan-tuan boleh nampak, kita punya lembu berkeliaran sini tuan-tuan. Ini adalah kita punya cara breeding tuan-tuan. Breeding untuk lembu-lembu yang dikawinkan secara semula jadi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok ni, dia sudah pun kenyang, perut buncit macam gajah. Macam gajah. Tengok tuan-tuan, keseronokan kita boleh tengok pada lembu-lembu ni tuan-tuan, apabila kita kembalikan dia ke alam semula jadi. Alam semula jadi tuan-tuan, kita nampak lembu dalam keadaan makan yang selesa, lepas tu perkembangan yang bagus, dan juga tuan-tuan, breeding secara semula jadinya menghasilkan 95% keberhasilan, kejayaan untuk breeding tuan-tuan. Sebab apabila kita breeding secara injek ataupun AI, ianya perlukan penjagaan yang betul-betul 100% kita perhatikan, dikarenakan keluarnya masa birahi pada lembu ni, ada masanya kita kena tengok pada tarikh berapa hari bulan, tanggal berapa, dan juga pada kesesuaian dan juga kesihatan lembu-lembu ni. Apabila lembu-lembu ni tak sihat, tarikh ataupun due date pada masa birahi, dia akan lari. Sebab dikarenakan hormon, apabila lembu-lembu ni tak sihat, hormon yang menjadikan lembu-lembu ni birahi akan terbantut ataupun tergendala tuan-tuan. Dikarenakan kekurangannya hormon-hormon ataupun kesihatan pada lembu-lembu ni. Tuan-tuan boleh tengok, apabila lembu-lembu ni dikembalikan kepada alam semula jadi, perkembangan, kesuburan, berat badan pun, kesihatan, semuanya boleh dikatakan 95% dalam keadaan sihat. Yang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok, kalau boleh tengok video-video sebelum ni, lembu ni tuan-tuan, ianya sangat kurus dan sudah pun melebihi masa sesuai untuk berkahwin, tapi ianya belum berkahwin dikarenakan badan yang kurus dan juga kekurangan hormon-hormon yang diperlukan dalam tubuhnya. Dan apabila kita kembalikan ianya ke alam semula jadi tuan-tuan, tengok lembu-lembu ni dalam keadaan sihat, gemuk-gemuk tuan-tuan. Dan juga untuk kehamilan, tengok tuan-tuan, lembu-lembu ni balik dalam keadaan kenyang, dalam keadaan sihat, perut semua buncit-buncit. Di sini saya nak beritahu tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh nampak, boleh perasan, lembu saya ni ada yang kecil, ada yang besar. Yang mana tuan-tuan, yang besar-besar ni adalah kacukan daripada lembu Charolais dan juga lembu Limousin.
Dan yang tadi tuan-tuan tengok yang kecil-kecil tu, ini lembu-lembu kampung biasa yang ni tuan-tuan. Ni lembu kampung biasa. Yang ni yang belakang ni kita ada limousin. Yang ni kalcuk Brahman. Tuan-tuan, lembu-lembu ni dalam keadaan gemuk-gemuk. Dan perlu kita ingat tuan-tuan, serupa kita dalam kehidupan sendiri. Apabila kita duduk dalam kurungan, apabila kita duduk terkurung di dalam satu kandang ataupun satu tempat, kita pun akan rasa tak selesa tuan-tuan. Yang mana kajian saya sudah pun dekat 5 tahun memelihara lembu ni. Cara yang paling terbaik adalah tempat kita nak meletakkan lembu di mana tuan-tuan. Apabila tuan-tuan meletakkan lembu-lembu ni di tempat kandang, tuan-tuan pastikan saiz kandang dan juga keselesaan untuk lembu-lembu ni tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita ada 50% keadaan semula jadi dalam kandang tuan-tuan. Apabila keadaan kandang yang tidak selesa, tidak sesuai untuk lembu, seperti contoh yang ni tuan-tuan. Lembu ni last kali saya timbang itu hari dalam 400 kg. Mula-mula kita masuk ke dalam kandang saya, dan ianya mungkin tidak berapa sesuai dengan keadaan kandang tu. Sekarang tuan-tuan boleh tengok lembu ni dalam keadaan kurus. Dikarenakan kaki bahagian belakang ni, kuku bahagian belakang sudah pun patah dikarenakan proses mengawan yang begitu lasak. Yang mana lantai pada kandang saya ni dulunya berlantaikan simen, yang mana sangat-sangat keras untuk kaki ataupun kuku lembu ni, dan mengakibatkan kecederaan yang cukup teruk. Saya ingat dalam 3 ke 4 bulan, dekat 5 bulan lah, hampir 5 bulan, lembu ni masih lagi kurus, masih lagi sakit dikarenakan kuku yang bahagian belakang tu dan kaki bahagian belakang tu sakit, menjadikan pergerakan lembu ni sangat-sangat terbatas. Dia tak nak pindah ke mana-mana tempat. Dia duduk dalam satu tempat yang boleh dikatakan cukup kurang daripada segi persekitaran yang tak berapa sesuai tuan-tuan. Okay, tuan-tuan boleh tengok lembu ni sudah pun berumur setahun, dan keadaan sekarang ni masih dalam pemulihan. InsyaAllah semakin pulih, walaupun sudah 4 bulan tuan-tuan. Waktu yang cukup lama untuk pulih tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, keadaan sudah pun memaksa macam ni tuan-tuan. Dah sakit, dan saya sudah pun ubah cara ternakan saya ni untuk dibuat sebaik mungkin dan orang kata seselesa mungkin. Dalam keadaan rumput yang banyak, lepas tu persekitaran yang bagus. Okay, tuan-tuan boleh tengok lembu ni akan naik sini. Ini kita punya kolam ternakan ikan. Tuan-tuan boleh tengok lembu-lembu ni dalam keadaan kenyang, perut semua buncit dan menanti air minum tuan-tuan. Dah balik. Tengok cabut situ. Pasang balik lah. Tuan-tuan, dia akan kembali untuk mencari ni. Kita untuk mencukupkan mineral pada haiwan ni, kita gantung. Tuan-tuan boleh nampak
garam bukit untuk menstabilkan tubuh badan dia daripada kekurangan zat-zat mineral, yang mana lembu-lembu atau haiwan seperti lembu dan kerbau memerlukan cukup memerlukan garam untuk mencukupi mineral pada badan dia. Okey, itu saja tuan-tuan. Terima kasih banyak sudi menonton video saya ni. Sedikit sebanyak ada terselip pengalaman dan ilmu, harap bermanfaat. Semoga peternakan kita ini semakin maju di masa akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.